sallallahu alaihi wasallam, inna kaziban alayya laisa kakazibin ala ghairi, man kazaba alayya amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baginda Nabi menyatakan, sesungguhnya berdusta atas nama aku tidak sama berdusta dengan nama orang lain. Barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas nama aku, maka siaplah dia di mana kekalnya dia dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain juga Nabi menyatakan, yutba'ul mu'min ala kulli syai' illa al-khiyanata wal kadhib. Kata baginda Nabi, orang beriman ni dia bermacam-macam keadaan, kecuali untuk berwatak pengkhianat dan pendusta. Maka ulama mengatakan bahawa siapa yang berkhianat, berdusta atas Nabi, bukan orang beriman. Hadis yang ketiga, Nabi menyatakan, man rawa ghanni hadisan wa huwa yura annahu kazib fa huwa ahadul kazibin. Barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis daripada aku dan dia mengetahui bahawa hadis tersebut adalah dusta, yakni hadis palsu, hadis maudhu', maka ia termasuk salah satu di antara para pendusta, dan termasuk di antara orang yang tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Az-Zahabi bawa dikemukakan 3 hadis. Adapun ulama menilai hadis ini jelas. Hadis ini jelas kepada kita. Nabi menyatakan dalam setiap hadis berdusta atas nama Nabi merupakan di antara dosa-dosa yang besar. Maka beberapa hadis ini menyatakan kepada kita bahawa dosanya apabila kita meriwayatkan hadis yang bukan dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, liyudillan nas bighairi ilm. Mereka itu menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan. Maksudnya di sini, orang yang bawa hadis palsu ni, dia nak menipu orang, sedangkan dia menipu dirinya sendiri. Maka ulama mengatakan, man kataba muta'ammidan ataupun man kadzaba muta'ammidan, siapalah tu? Siapa yang menulis hadis palsu ataupun siapa yang mengatakan hadis palsu, maka dia menempah tempat dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama nilai apa yang dimaksudkan berdusta ataupun menulis sesuatu yang tidak dibawa oleh baginda Nabi tapi dia mengatakan Nabi bawa. Maka 2 keadaan kata ulama. Yang pertama, mengatakan bahawa Allah telah berfirman seperti ini, padahal dia berdusta. Maka dia berdusta dengan pendustaan yang besar, sebab dia bawa nama Allah dan bawa nama Nabi. Berdusta atas hadis Nabi sama berdusta di atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sama. Kedudukannya sama. Yang kedua kata ulama, orang yang menafsirkan firman Allah bertentangan dengan maknanya juga dikira orang yang berdusta. Maka di sini menilai ada orang dia bawa hadis, hadis tu sahih, memang sahih, tapi dia maknakan hadis dengan makna yang salah, maka dia termasuk di kalangan orang yang mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Di 2 keadaan. Maka di sini nak bagi tahu kepada kita, ia termasuk di antara dosa-dosa yang besar. Itu terkait rapat dengan dosa. Maka apakah yang disebutkan dengan hadis palsu? Ada beberapa ulama nilai hadis palsu ni. Kita nak kenal pula hadis. Hadis apa? Hadis ni ada sahih,
Hadis ni juga ada hasan, hadis ni juga hadis marfu', ada juga hadis maudhu', ada juga hadis dhaif, ada juga hadis dhaif jiddan. Ni nilai-nilai hadis. Sebab itu kata ulama, kalau tidak mampu membawa hadis yang sahih dan menilai hadis yang palsu, maka jangan bawa hadis tersebut. Itu lebih baik. Bawa sahaja ayat Al-Quran, kerana dia telah turun secara mutawatir kepada kita dan telah sempurna. Okey, baik. Pandangan ulama yang pertama iaitu pandangan daripada Ibn Salah. A'lamu anna al-hadis al-mawdu' syarrul ahadis ad-dha'ifiyah. Sesungguhnya ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya hadis palsu adalah termasuk di antara hadis-hadis dhaif yang buruk. Maka di sini ulama menilai hadis dhaif boleh dipakai, tapi hadis dhaif jiddan hendaklah dijauhkan. Ada setengah ulama mengatakan tak boleh riwayat hadis dhaif jiddan. Memang dhaif tu teruk sangat. Lepas ni kita tengok macam mana ciri-ciri hadis dhaif jiddan dan ciri-ciri hadis palsu. Sabar. Orang kata apa? Stay tune. Sabar dulu. Tengok satu persatu. Okey, baik. Pandangan yang kedua daripada Imam An-Nawawi, al-mawdu'u huwal mukhtalul mawdu' wa syarrud dhaif. Hadis palsu adalah hadis yang direka ataupun dicipta, dan dia adalah seburuk-buruk hadis. Jadi bila mula sejarah hadis palsu ni? Zaman Rasulullah tak wujud. Bila bermula zaman periwayatan hadis palsu? Ulama menyatakan hadis palsu mula diriwayatkan di zaman Sayyidina Uthman. Itu bermula. Zaman Sayyidina Umar tak ada, zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada, zaman Nabi tak ada. Dia mula zaman Uthman. Maka sebab apa berlakunya hadis palsu? Pertama sekali, hadis palsu ini tujuannya adalah untuk menyokong golongan-golongan tertentu, termasuk golongan-golongan pelampau dalam agama. Orang-orang yang membawa hadis palsu, dia gunakan hadis dua keadaan. Pertama sekali, dia nak lariskan perniagaan dia. Dia guna hadis palsu. Kan ada hadis bab makan buah tembikai. Siapa ingat? Siapa makan buah tembikai, dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis tu pasal penjual buah tembikai. Itu kelawak sikit lah. Tapi benda tu wujud, bukan tak wujud. Sebab di Arab ni, di Jazirah Arab ni, dia terkenal dengan buah tembikai. Siapa pernah pergi umrah kan, buah tembikai yang the best tu datang daripada Palestin. Memang sedap. Merah dia merah betul. Dia tak macam tembikai kita. Tembikai kita nak ada warna tak macam warna. Itu pun orang kata tembikai kita cocok warna. Wallahu alam. Memang datang penyakit lah. Itu kita. Tapi dekat sana memang tembikai dia sedap-sedap. Jadi ada beberapa orang ni, tukang penjual tembikai, nak lariskan tembikai dia, dia bagi tahu siapa makan buah tembikai masuk syurga. Maka ramailah beli buah tembikai. Maka itu satu hadis yang memang terang-terang di mana hadis ni memang palsu. Sebab pertama, tidak diriwayatkan daripada baginda Nabi, dan janggal, tidak didengari oleh para alim ulama. Itu satu. Yang kedua, ada segelongan daripada ahli-ahli politik. Ini bukan zaman sekarang ni, zaman dulu lagi. Zaman Sayyidina Uthman ni, umat Islam berpecah. Beberapa orang sahabat berpecah. Ada pengikut beberapa imam. Ada yang mengikut pandangan Sayyidina Ali, ada yang mengikut pandangan Abu Talhah, ada yang mengikut pandangan Az-Zubair bin Al-Awwam. Macam-macam pandangan. Ada juga sekelompok yang ikut pandangan Ibnu Abbas. Maka perbezaan pandangan berlaku zaman tersebut. Itu tak apa, tak ada masalah. Sebab tersebut ikhtilaf baina ummati ar-rahmah, iaitu perbezaan pendapat daripada zaman umat aku ni benda biasa, rahmat Allah Ta'ala. Okay, baik. Tetapi ada segolongan yang menggunakan hadis palsu untuk menyatakan kumpulan dia paling betul.
Ini dinyatakan dalam satu riwayat hadis. Kita lihat dia punya matan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Abu Wassan telah memberitahu kepada kami bahawa beliau berkata, Al-Hakam Abdul Malik telah bercerita kepada kami dan telah meriwayatkan kepada Al-Haris, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil saya, lalu baginda bersabda, wahai Ali, kamu seperti Isa. Maksudnya, wahai Ali, kamu ni anak Tuhan. Ini bahaya ayat ni, hadis ni. Orang Yahudi marah sehingga menuduh ibunya, manakala orang-orang Nasrani pula mencintainya, meletakkan baginda di kedudukan yang tidak layak bagi baginda. Ali berkata, orang yang mencintai secara melampau akan binasa, dan orang yang membenci secara melampau akan menyebab ia menuduh saya dengan tuduhan yang palsu. Dengar macam baik, tetapi persamaan yang dibuat tu memang bercanggah dengan syariah, tak boleh. Contohnya suami saya macam Tuhan, tak boleh. Ali ni sama macam Tuhan pun tak boleh. Menyamakan Nabi dan Allah dengan sesuatu yang lain, maka perkara tersebut adalah haram. Tu yang pertama kata ulama. Yang kedua, orang buat hadis palsu, tujuannya dendam, untuk memecah belahkan orang Islam. Jadi kau jangan ikut golongan ni, Nabi kata golongan ni sesat. Tak boleh kata gitu. Dalam bab sesat, ulama bincang. Dalam bab sesat, dalam bab mengkafirkan, ada 3 panduan yang diberikan oleh ulama kepada kita. Pertama, haram mengatakan seseorang itu sesat, haram mengatakan seseorang itu kafir, selagi mana tiada bukti kekafiran dan kesesatan dia. Itu nombor 1. Yang kedua, untuk mengatakan seseorang itu sesat, maka hendaklah dibawa bukti yang nyata, tidak ada khilaf. Sama-sama tak boleh. Contoh, saya dengar orang ni bagi tahu macam ni, saya dengar orang-orang ni bagi tahu macam ni, tak boleh. Benda dengar-dengar tak boleh. Yang ketiga kata ulama, bila jelas kesesatan dia, baru kita tolak. Ini berlaku kepada seorang sahabat bernama Huzaifah ibnul Yamani. Di antara sahabat yang Nabi percaya, kerana Huzaifah ibnul Yamani ni dia mendapat ilham daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Allah berikan ilmu kepada Huzaifah, dia boleh mengenal orang munafik. Dia tahu orang ni munafik. Jadi Umar tahu. Satu hari Umar pun datang jumpa Huzaifah. Wahai Huzaifah, adakah aku termasuk dalam golongan tersebut? Tapi saya Huzaifah katakan, tidak, engkau tidak berada pada golongan tersebut. Okey, baik. Jadi Umar dia tahu bahawa Huzaifah dah bagi tahu ada beberapa orang ni yang munafik. Jadi Umar bagi tahu dekat Nabi. Nabi dulu lagi dah tahu. Sebelum Huzaifah tahu, Jibril dah datang jumpa Nabi bagi tahu orang ni munafik. Semayang sama, bayar zakat sama-sama, pergi jihad sama-sama, tapi munafik. Maka Nabi menyatakan kepada Umar, wahai Umar, jangan engkau hebahkan kepada orang awam, kerana aku risau nanti dikira Islam ni agama yang memecah belahkan. Jadi Sayyidina Umar diam. Tapi Nabi tahu. Apa tujuan Nabi tahu? Kata ulama sirah, tujuannya untuk Nabi berjaga-jaga. Jikalau dalam medan tempur, orang macam ni tak boleh letak orang-orang ketua, tak boleh, rosak nanti. Sama juga macam kisah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu perang Uhud kan dia tarik handbrake, 300 lari daripada medan jihad. Nabi dah prepare, Nabi tahu orang ni takkan bertahan. Sebab waktu tu dia nampak tentera musuh lebih banyak, Islam sikit, maka dia tarik handbrake. Bila dia nampak Islam dah nak menang tengah-tengah medan perang, dia datang jumpa Nabi. Dia kata apa? Wahai Muhammad,
Kalau kau perlukan pertolongan, aku sanggup bersama dengan kau. Oh, tadi kau dah belok, tengah medan perang, kau datang nak tolong. Nabi dah prepare awal-awal. Jadi ulama menyatakan hadis sebab orang munafik bukan untuk menuding kepada orang, tidak. Sifat munafik Allah nyatakan dalam Quran, iza hadasa kadzaba, kan? Bila dia bercakap dia berdusta, bila dia berjanji dia tak tepati. Ini sifat orang munafik. Bukan untuk menuding orang, tapi untuk cek diri kita. Apa tujuan untuk cek diri kita? Sebab Nabi menyatakan, iaitu orang munafik ini menjadi kafir. Siapa yang jadi munafik, maka dia jadi kafir. Apa dalilnya? Nabi menyatakan, tempat orang munafik dalam api neraka Allah Ta'ala bahkan lebih dalam daripada tempat-tempat orang musyrik. Orang musyrik duduk dalam neraka dah. Tapi orang munafik lebih bawah daripada orang musyrik. Jadi ulama menilai siapa yang munafik maka dia kafir. Itu. Jadi jangan jadi orang yang munafik. Sebab tu nak tuduh orang munafik ni dia bukan benda kecil. Sama hukum macam tuduh orang tu kafir. Takkanlah member kita terjanji tak sepati. Kau janji dengan aku keluar malam kan, kau nak belanja, aku pula kena bayar tu, munafik kau, jangan. Tak boleh kata gitu. Tu tak dikira munafik lagi. Memang dia berdosa lah, dia menipu. Tapi tak boleh kita kata dia munafik. Sama hukum dengan mengatakan dia kafir. Sebab itu siapa yang dicop sebagai orang munafik ni, berat. Berat. Sangat berat. Cuma dalam bab orang munafik ni memang berlaku di akhir zaman. Kan? Bila Ad-Dabbah turun. Kan? Ad-Dabbah, ya, di mana yang dinyatakan ada 5 pandangan berkait rapat dengan Ad-Dabbah. Maka di antaranya pandangan ada Huzaifah ibn al-Yamani, di mana Ad-Dabbah ni dia binatang. Dia boleh bergerak atas angin, boleh bergerak atas tanah dan boleh membelit, dia besar. Ad-Dabbah. Tapi Ad-Dabbah datang, dia tegur orang-orang kafir, dia tegur orang beriman. Itu Ad-Dabbah. Akhir zaman lah. Jadi dalam bab Ad-Dabbah ni dia akan datang, dia bawa 2 benda. Yang pertama dia bawa cincin daripada Nabi Allah Sulaiman. Yang kedua dia akan bawa tongkat daripada Nabi Allah Musa. Apa Ad-Dabbah buat akhir zaman? Ad-Dabbah akan cop atas dahi orang, ni hadis sahih, di mana Ad-Dabbah akan datang kepada setiap orang dan dia akan cop di atas hidung, bukan tengah-tengah hidung lah, atas ni dekat kening. Hadza kafir, hadza mu'min. Hadza kafir, hadza mu'min. Maka ulama menilai orang yang musyrik kafir, orang yang munafik kafir, orang yang kafir memang terang-terang kafir. Tapi zaman tersebut orang dah biasa. Wahai mukmin, dia pun berpaling. Wahai kafir, hari ni kau sebut kafir orang marah. Usahakan kata orang Islam. Orang bukan Islam orang sebut kafir marah. Tapi nanti di akhir zaman orang dah terima benda tu sebut. Benda tu tak jadi pelik dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, baik. Jadi menipu di atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk di antara dosa-dosa besar. Ada 2 lagi sebab kata ulama. Yang pertama, dia ada keinginan nak ubah satu benda kebiasaan dalam masyarakat. Masyarakat dah ada kebiasaannya yang tidak bercanggah dengan syariah. Dia nak bawa kepercayaan dia yang baru, maka dia bawa hadis palsu. Ini berlaku kepada ajaran-ajaran sesat. Dia pun kata, saya terima hadis ni dalam mimpi malam tadi. Nabi Muhammad datang jumpa saya, bagi tahu hadis ni. Biasa dengar tak perkataan macam ni? Benda ni berlaku, tuan-tuan. 2024 benda ni berlaku. Tak tahulah orang percaya lain ke tidak. Kita pun pelik lah kenapa orang percaya benda-benda macam ni. Ada seorang hamba Allah, ada orang mungkin tak setuju dengan apa saya kata, tapi sandaran saya pada alim ulama. Dia benda-benda agama ni, kita tak boleh keluar fatwa sendiri. Ustaz pun tak boleh keluar fatwa. Dia keluar fatwa, dia kerja ulama. Ustaz ni kerja menyampai. Hari ni orang senaraikan, seorang lelaki di Pakistan, dia senaraikan benda-benda yang akan berlaku. Tahun ni akan berlaku musibah, tahun ni berlaku sekian-sekian.
Ulama nilai siapa lelaki ni. Tapi biasalah masyarakat sebab cerita benda pelik-pelik dia memang suka. Dia cerita benda ni akan berlaku, pemimpin Islam ni akan mati, negara Indonesia akan hancur, kan? Orang Islam akan berpecah menjadi dua, tanah Arab berpecah. Dia dalam bab ramalan terdapat larangan. Dia mendatangi tukar ramal dan meramal termasuk di antara najis-najis syaitan. Ulama nilai hukum datang kepada tukang beri ramalan, hukumnya haram. Siapa datang tukar ramal 40 hari amalan dia tak terima, tapi kita ni suka betul. Saya pun tengoklah dekat internet tu ada seorang hamba Allah ni kat TikTok, dia suka posting benda-benda terkait dengan Muhammad bin Qasim. Maka siapa dia? Saya tak guna pendapat, saya tanya alim ulama. Ramai alim ulama, antara Syekh Imran Hussein, ulama yang hebat dalam bab hadis-hadis akhir zaman. Dia mengatakan juga Muhammad bin Qasim ini bukan Nabi dan dia bukan Imam Mahdi. Itu ulama yang kaji hadis akhir zaman bagi tahu. Takkanlah tiba-tiba orang keluarkan konten TikTok kita nak percaya. Tanya alim ulama dulu. Sebab apa dia bukan Imam Mahdi? Hari ni pakak orang mengaku, wahai Muhammad bin Qasim, bantulah kami. Ini hari ni berlaku. Masalah hari ni. Sesat lagi dia. Sebab yang dinyatakan yang pertama, tak ada orang yang boleh tahu tentang perkara-perkara gaib melainkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu. Tak boleh. Kalau ada orang bagi tahu satu benda gaib, kita kena jauhkan diri daripada dia. Yang kedua, fizikal dia. Adakah dia orang yang kuat dalam amal ibadah? Yang ni orang dekat sana kena nilai. Yang kedua, kata ulama, lihat pemakaian dia. Adakah pakaiannya pakaian sunnah? Tak nampak dia pakai serban, tak nampak dia pakai baju. Ada orang kata apa sebab apa? Sebab apa tak boleh nilai dia pakai sunnah ni? Ustaz, benda luaran tak boleh nilai. Tak. Pakaian sunnah ni syiar dalam agama, kemuliaan. Bukan biasa-biasa pakai jubah, pakai baju Melayu, tidak. Pakaian ni sunnah Rasulullah. Ada syiar. Bila orang tu mengaku Imam Mahdi tapi sifat-sifat mengikut sunnah tak ada pada diri dia, tak boleh ikut dia. Apatah lagi yang paling besar, dia bercakap benda yang bercanggah dengan apa yang dinyatakan dalam sunnah. Yang ni kita kena tolak betul-betul. Cerita pasal datang ramalan ni bukan benda baru. Zaman Rasulullah lagi pun dah ada. Baca kisah tentang Ibnu Sayyad, seorang Yahudi yang banyak beritahu tentang ramalan kepada orang Arab. Sebahagian ulama menilai dia adalah Dajjal. Sebagai ulama mengatakan dia bukan Dajjal. Tetapi bila Nabi datang jumpa dia, dia tak cakap apa-apa dekat Nabi. Dia cakap macam familiar ayat ni. Apa ayat dia kata dekat Nabi? Wahai Muhammad, kau nak percaya, tak nak percaya sudah. Ni masalah ni orang ni. Kita kata mana bukti? Kau nak percaya, tak nak percaya sudah. Ni masalah. Macam biasa dengar ada ayat tu tak? Bukan benda baru. Zaman Rasulullah lagi dah ada. Maka jauhkanlah diri daripada orang macam tu. Sebab apa kata ulama hadis? Imam Mahdi pun tak tahu dia Imam Mahdi. Imam Mahdi pun tak tahu apa akan berlaku. Kalau dia tahu apa akan berlaku, tak adalah dia duduk dekat duduk Madinah tu lama-lama sampai kena kejar dengan As-Sufyani. Baiklah duduk awal-awal dekat Mekah, tak kena kejar. Itulah yang berlaku kepada kita. Jauhkan diri daripada orang yang berdusta atas nama agama. Yang kelima kata ulama, orang buat hadis palsu ni tujuan untuk apa? Untuk mendampingi pemerintah. Dia nak pemerintah tu cakap, lapik hadis. Keluar satu pandangan, lapik hadis. Masyarakat kena bersabar dengan ujian Allah. Dia pun bawa hadis. As-sabru minal iman. Kita bengkak tengok dia. Semua nak lapik hadis ni. Tapi tang dia lawan perintah Tuhan, tak lapik hadis. Tang ajak orang minum arak, tak lapik hadis. Tang tak tutup aurat, tak mau lapik hadis. Tak sanggah fatwa ulama, tak mau lapik hadis. Ni hati-hati. Benda ni bukan berlaku sekarang, zaman Abbasiyah dulu pernah berlaku. Imam Ahmad bin Hanbal perang habis-habisan orang macam ni. Dia tak mau cakap benda betul.
Sebab apa? Dia takut pemerintah penjarakan dia, bunuh gantung dia. Tapi apa yang berlaku? Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya mati, ataupun dia meninggal dunia di dalam sel penjara kerana mempertahankan ayat-ayat Allah dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Asenda menjawab sebab apa orang berhukum membuat hadis-hadis palsu. Jadi kata ulama, siapa yang membawa hadis palsu, dosa besar, kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan kalau dia tahu riwayat hadis palsu, hendaklah dia bakar riwayat tersebut, kerana risau takut terjebak kepada orang lain. Dan sesiapa yang menggunakan hadis palsu di dalam ceramah-ceramah ataupun perkataan-perkataan dia, ulama menilai dia sedang melakukan dosa-dosa besar dan dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Dah kan ya? Dah lagi ya? Okey, baik. Akhir sekali, bagaimana kita nak kenal hadis-hadis palsu? Yang ni kita dapat lihat bersama-sama bagaimana kita nak kenal. Okey, nak kenal hadis palsu ni ada dua cara. Yang pertama, kita melihat kepada sanad hadis. Hadis tu bercantum dengan siapa? Hadis tu datang daripada siapa? Siapa datang daripada siapa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita nak kenal. Kalau kaedahnya, kalau dalam periwayatan hadis ni ada seorang sahaja perawi yang lemah dalam hafalan, terkenal sebagai pendusta, maka hadis itu ditolak. Nak cerita ulama sangat tipikal ataupun ulama sangat detail bab periwayatan hadis. Kita asal nampak dekat Facebook sikit, copy. Nampak dekat Google, copy. Penyakit hari ni, kan? Ustaz tu bagi tahu hadis, dia pun buka Google. Oh, hadis ni sahih kot ni. Tak boleh gitu. Sahih tak sahih ni nak rujuk siapa? Rujuk alim ulama, orang yang mahir dalam hadis. Jangan rujuk dalam Google. Google tu berlambak. Hadis Mu'tazilah ada, hadis Syiah ada, macam-macam hadis ada. Perkataan dalam Bible pun ada dalam Google tu. Nampak pelik sikit, rupanya di Bible. Ni masalah. Jangan rujuk Haji Google. Haji Google ni orang munafik lah. Benda betul ada, benda salah pun ada. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat dalam penilaian hadis itu sendiri, iaitu melihat kepada matan. Matan ni isi kandungan hadis lah. Hadis tu cerita apa? Okey, nombor satu, kalau hadis tu bercanggah dengan Al-Quran, hadis ditolak. Al-Quran prioriti dia nombor satu. Kalau ada hadis bercanggah dengan Quran, hadis tu tak boleh pakai. Itu pertama. Yang kedua, hadis ni dia ada perawi lain. Perawi lain ada meriwayatkan hadis tu juga, tetapi hadis yang lain menceritakan perawi yang sama tetapi isinya yang berlainan. Maka kalau bercanggah dengan Al-Quran, pendapat orang tu juga tertolak. Ni bab hadis. Bukan senang boleh ambil. Yang ketiga, hadis ni berlawanan dengan hukum logik. Contoh, hadis berkait rapat dengan dunia tetapi lawan hukum dunia, maka hadis tu ditolak. Tapi hadis kalau tentang akhirat lawan dengan apa Al-Quran dan sunnah yang lain, maka hadis tu ditolak. Contohlah kalau ada orang buat, sesungguhnya bumi ini adalah datar. Kalau ada golongan tu buat, maka tak boleh pakailah hadis tersebut. Kerana Islam ni, agama kita Islam ni sesuai bagi setiap zaman. Okey, baik. Yang akhir sekali, iaitulah terkandung di dalam teks hadis perkara-perkara yang berlawanan dan diada-adakan. Ini dalam bab bid'ah. Ini pun kena lihat juga. Okey, baik. Bab bid'ah ni khilaf di kalangan ulama. Baik. Pertama, ulama-ulama salaf menilai perkara-perkara bid'ah ini ialah perkara yang tidak ada jalan ataupun riwayatnya di dalam ibadat.
di dalam agama kita, di dalam akidah kita. Benda yang tak ada dinilai sebagai bid'ah.